Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran bahasa Melayu. Pada kali ini, cikgu akan kongsikan dengan para pelajar berkaitan tajuk penjodoh bilangan. Cikgu pasti masih ramai di kalangan pelajar yang belum menguasai tajuk penjodoh bilangan dengan baik. Mari kita belajar. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan untuk membilang benda, orang, binatang, tempat dan sebagainya. Cikgu ulang. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan untuk membilang benda, orang, binatang, tempat dan sebagainya. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama kata bilangan. Contohnya, cincin. Apakah penjodoh bilangan untuk cincin? Penjodoh bilangan yang digunakan untuk cincin ialah bentuk. Sebentuk cincin. Se itu ialah kata bilangan. Se bermaksud satu. Baiklah, pelajar. Mari kita lihat penjodoh bilangan yang lain. Batang. Batang digunakan untuk benda yang lurus dan panjang. Misalnya, pokok. Sebatang pokok. Sungai. Sebatang sungai. Jalan. Sebatang jalan. Joran. Sebatang joran. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh menggunakan penjodoh bilangan batang. Seterusnya, kita lihat pula penjodoh bilangan buah. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang besar. Contohnya, kereta. Sebuah kereta. Rumah. Sebuah rumah. Beg. Sebuah beg. Meja. Sebuah meja. Kita lihat pula penjodoh bilangan bentuk. Penjodoh bilangan bentuk digunakan untuk cincin. Sebentuk cincin. Anting-anting. Sebentuk anting-anting. Mata kail. Sebentuk mata kail. Seterusnya, kita lihat pula penjodoh bilangan berkas. Penjodoh bilangan berkas digunakan untuk benda yang diikat. Contohnya, lidi. Seberkas lidi. Kayu. Seberkas kayu. Rotan. Seberkas rotan. Seterusnya, penjodoh bilangan bilah. Penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda yang tajam dan runcing seperti pisau. Sebilah pisau. Gunting. Sebilah gunting. Kapak. Sebilah kapak. Keris. Sebilah keris. Lembing. Sebilah lembing. Mari kita lihat pula penjodoh bilangan buku. Penjodoh bilangan buku digunakan untuk benda yang berbongkah seperti sabun. Sebuku sabun. Benang. Sebuku benang. Roti. Sebuku
roti. Mari kita lihat pula penjodoh bilangan butir. Penjodoh bilangan butir digunakan untuk benda yang kecil, seperti peluru, sebutir peluru. Berlian, sebutir berlian. Nasi, sebutir nasi. Padi, sebutir padi. Mutiara, sebutir mutiara. Seterusnya, penjodoh bilangan cubit. Penjodoh bilangan cubit digunakan untuk benda yang diambil secara sedikit menggunakan 2 jari. Contohnya, garam, secubit garam. Gula, secubit gula. Mari kita lihat pula penjodoh bilangan gugus. Penjodoh bilangan gugus digunakan untuk benda yang banyak dan bergugus. Contohnya seperti pulau, segugus pulau. Kunci, segugus kunci. Langsat, segugus langsat. Rambutan, segugus rambutan. Anggur, segugus anggur. Seterusnya, penjodoh bilangan kaki. Penjodoh bilangan kaki digunakan untuk benda yang bertangkai. Contohnya, payung, sekaki payung. Cendawan, sekaki cendawan. Seterusnya, penjodoh bilangan kawan. Penjodoh bilangan kawan digunakan untuk kumpulan haiwan seperti burung, sekawan burung. Kambing, sekawan kambing. Lembu, sekawan lembu. Monyet, sekawan monyet. Seterusnya, penjodoh bilangan kerat. Penjodoh bilangan kerat digunakan untuk bahagian benda yang dikerat. Contohnya, kayu, sekerat kayu. Tebu, sekerat tebu. Buluh, sekerat buluh. Seterusnya, kita lihat pula penjodoh bilangan naskah. Penjodoh bilangan naskah digunakan untuk bahan bacaan seperti surat khabar, senaskah surat khabar. Majalah, senaskah majalah. Buku cerita, senaskah buku cerita. Seterusnya, penjodoh bilangan papan. Penjodoh bilangan papan digunakan untuk benda yang berkeping-keping atau beruntai seperti petai, sepapan petai. Ubat, sepapan ubat. Mercun, sepapan mercun. Seterusnya, penjodoh bilangan pasang. Penjodoh bilangan pasang digunakan untuk manusia, haiwan dan benda yang berpasangan. Contohnya, cermin mata, sepasang cermin mata. Pengantin, sepasang pengantin. Kasut, sepasang kasut. Burung, sepasang burung. Kita lihat pula penjodoh bilangan potong.
Penjodoh bilangan potong digunakan untuk benda yang telah dipotong. Misalnya, kek, sepotong kek. Tembikai, sepotong tembikai. Daging, sepotong daging. Roti, sepotong roti. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah pucuk. Penjodoh bilangan pucuk digunakan untuk pistol. Sepucuk pistol. Rebung, sepucuk rebung. Surat, sepucuk surat. Kita lihat pula penjodoh bilangan rawan. Penjodoh bilangan rawan digunakan untuk jaring. Jala, serawan jala. Pukat, serawan pukat. Seterusnya, penjodoh bilangan rumpun. Penjodoh bilangan rumpun digunakan untuk tumbuhan yang tumbuh secara berkumpul. Contohnya, serai, serumpun, serai. Tebu, serumpun, tebu. Buluh, serumpun, buluh. Pandan, serumpun, pandan. Kita lihat pula penjodoh bilangan tandan. Penjodoh bilangan tandan digunakan untuk kelapa. Setandan kelapa. Kelapa sawit. Setandan kelapa sawit. Pinang. Setandan pinang. Pisang. Setandan pisang. Seterusnya, penjodoh bilangan utas. Penjodoh bilangan utas digunakan untuk tali. Seutas tali. Jam tangan. Seutas jam tangan. Rantai leher. Seutas rantai leher. Seterusnya, penjodoh bilangan ulas. Penjodoh bilangan ulas digunakan untuk buah-buahan yang berulas-ulas. Contohnya seperti cempedak. Seulas cempedak. Limau. Seulas limau. Manggis. Seulas manggis. Bawang putih. Seulas bawang putih. Petai. Seulas petai. Durian. Seulas durian. Seterusnya, kita lihat pula penjodoh bilangan untai. Penjodoh bilangan untai digunakan untuk benda yang berangkai seperti kalung mutiara, gelang manik. Baiklah para pelajar, itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan dalam siri pembelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan tajuk penjodoh bilangan. Semoga apa yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat dan berguna kepada para pelajar dalam pembelajaran. Kita jumpa lagi untuk siri yang akan datang. Selamat belajar dan terima kasih.